Akhlak yang paling besar ialah tawaduk. Ingat, akhlak yang paling besar yang kita kena ada ialah sifat merendah diri. Dan Nabi sebut, bila dia merendah, Allah angkat darjat dia. Man tawada'a rafa'ahullah. Orang beriman itu, kata Nabi, sifatnya mesra. So mesra ni dia mesti transfer mesra tu pada muka, pada sikap kita. Once kita dengan manusia, kita mesti ada pakaian mesra tu. Ya, kita mesti mesra. Kan? Dan ini kena latih sebab Nabi kata orang beriman itu dia mesti mesra. Setengah orang dia rasa, alah, aku pergi masjid tak peduli orang. Dia lupa pesan Nabi. Orang beriman dia mesti jadi mesra. Dan mudah dia mesra dan mudah mesra. Mesra dan mudah mesra. Nak bagi complete lagi. Walaupun mesra tu dah cukup dah, tapi mudah dimesrai. Mudah dimesrai. Dan Nabi sebut, la khaira, tidak ada kebaikan. Liman, bagi orang yang la ya'laf wa la yu'laf. Dia tak nak mesra dengan orang dan orang payah mesra dengan dia. So kita ni kena ada macam ada gel. Tapi macam mana nak lahir mesra? Macam mana nak lahir mesra? Sebab tu mesti ada akhlak. Hanya akhlak saja yang menjadikan orang tu mesra. Sebab tu daripada ukhuwah, ulfah, turun ke bawah mesti akhlak. Orang sombong takkan boleh mesra dengan orang. Orang yang rasa sentiasa dia betul seorang-seorang dia takkan boleh mesra dengan orang. Hanya orang tawaduk. Sebab tu akhlak yang paling besar ialah tawaduk. Ingat, akhlak yang paling besar yang kita kena ada ialah sifat merendah diri. Dan Nabi sebut, bila dia merendah, Allah angkat darjat dia. Man tawada'a rafa'ahullah. Dia merendah diri, tapi dalam hati kita, no, jangan, nanti orang pijak kepala kita. Jangan nanti. Macam dalam nafsu kita cakap macam tu kan. Wa man takabbara, dan Nabi sebut, barang siapa sombong, ahanahullah, Allah yang hina dia. Allah yang hina dia. Jadi kalau kita nak maintain takabur, silakan. Tunggu masa je di mana ruang Allah akan beri kutukan, pukulan, kehinaan. Jadi simple balik. Jadi balik, ukhuwah nak lahir mesti akhlak. Akhlak. Kan? Jadi akhlak itulah yang mengajar kita senyum ke orang, memaafkan orang, tak berdendam dengan orang, tidak bersangka buruk pada orang. Itu akhlak. Okey. Akhlak ni pula, macam mana nak lahir? Macam mana nak lahir akhlak agaknya? Akhlak ni diterlahir daripada ibadah yang kita buat. Kalau betul ibadah kita tu diterima oleh Allah, dia akan lahirkan, sebab ibadah ni maknanya penghinaan kepada Allah. Jadi bila betul-betul kita buat penghinaan kepada Allah, maka terbit bunga yang namanya akhlak. Ya? Jadi mesti ibadah tu penting. Ibadah itu penting. Sebab itulah ibadah ni ada yang wajib. Kalau kita tak boleh nak buat yang sunat, yang wajib kita jaga betul-betul, dah lahir dah akhlak. Apatah lagi kalau kita dah mula buat benda-benda yang sunat. Yang sunat. Ya? Jadi akhlak lahir di mana? Dari mana? Ibadah. Alhamdulillah. Ibadah lahir dari mana? Ibadah lahir dari ilmu nafi'. Ilmu nafi'. Nafi'. Nun alif. Fa'ain. Okey, ilmu nafi'. Jangan tulis ilmu saja. Sebab ilmu saja belum tentu jadikan orang tu beramal. Macam kita dah sebut banyak kali dah. Dengan ilmu yang tak nafi', kerja dia berdebat tak sudah-sudah. Ilmu semata-mata kita rasa kita pandai. Habis mengaji ni semua pakat, geng kita semua pandai belaka. Kita hebat. Ya, ustaz kita hebat. Orang lain semua tak betul. Itu bukan ilmu nafi'.
Sebab ilmu yang pergi kepada amal. Cuma amal tadi pun saya pun tiba-tiba tak berapa nak teliti tadi. Amal tu mesti amal mutaqabbal. Ya. Mutaqabbal. Ilmu nafi'. Daripadanya lahir amalan mutaqabbal. Daripada amal mutaqabbal barulah lahir akhlak karimah. Di sana barulah ulfah. Ya, dan lahir ukhuwah. Dan di bawah ilmu itu betullah iman. Ya. Iman. So iman tu yang produce kita untuk kita menuntut ilmu nafi'. Okey, jadi semua yang saya kasih sekalian. Jadi itu kita kena nampaklah, maknanya sebab tu kalau kita belajar tentang sosial, kita tengok ya tentang dalam bahasa biasa kita biasa orang kata akhlak dan etika. Dan kita rasa bahawa etika dan akhlak adalah sama. No, tak sama. Sebab akhlak dia punya flow dia. Akhlak dia bukan dia bila terlaksana macam sama. Orang yang beretika dia senyum, dia baik. Orang yang berakhlak dia senyum, dia baik. Bila dia pelaksanaan sama. Tapi bila kita nak mendalami akhlak dalam Islam terbit daripada ibadat. Ya, terbit daripada ibadat. Sebab tu ibadat kita nak kena jadi ibadat yang diterima. Sebab makin kita diterima amal kita, makin akhlak kita makin baik. Ya, makin baik akhlak kita bila amal kita diterima. Sebab tu orang yang kalau tiba-tiba kasar, cakap laser, semua yang dikatakan kena cek balik. Entah amal kita tu tak diterima. Sebab bila amal mutaqabbal, dia mesti pergi pada akhlak yang mulia. Dia memang ke situ. Sebab tu Nabi sangat mulia akhlak, sebab amal Nabi banyak dan diterima. Proses flow dia macam tu. Maknanya kalau kita cakap okey, saya ni sekarang ni nak bina ukhuwah persaudaraan di masyarakat kita. Kita kena fikir bahawa ukhuwah tersebut boleh hanya lahir kalau masyarakatnya ada ulfah. Macam mana saya nak lahir ulfah? Mereka itu mesti ada akhlak. Dan bagaimana saya nak lahirkan akhlak? Mesti kita kena bawa kepada amal. Ya, kena bawa orang solat. Ya. Kita tak, untuk orang awam jangan cerita tahajud, jangan cerita yang asas. Solat itu. Sebab itu je dah cukup dah sebenarnya untuk lahir akhlak yang mulia. Kalaulah solat itu mutaqabbal, diterima. Dan amal yang macam mana? Amal mutaqabbal mesti dari proses ilmu yang berterusan. Proses ilmu akidah yang berterusan, ilmu syariah membetulkan, dan ilmu akhlak tasawuf yang membetulkan hati. So bila kita buang mana-mana cabang daripada ilmu yang selama ni berfungsi membetulkan masyarakat, jadilah tak seimbang masyarakat. Ada cerita tentang, sebab tu hari ni tak cerita tentang akhlak di tahap apa, sebab kita dah buang ilmu tu awal kita. Musuh dah buang ilmu tu. Berjayanya musuh.